adalah IR Asnul Azhan Abdul Manap. Beliau merupakan pengarah di Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS Negeri Perlis. Jadi tajuk perkongsian kita pada petang ini adalah benarkah konflik pengurusan banjir mengalahkan kita. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput IR Asnul untuk mulakan sesi perkongsian kita pada petang ni. Silakan Dr. Asnul. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum, selamat petang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadrat Ilahi, dengan izinnya kita dapat berjumpa pada petang ini. Ucapan terima kasih kepada Faculty of Civil Engineering and Technology UNIMEP kerana menjemput saya untuk bersama berkongsi pengalaman dan pandangan terhadap tajuk kita pada petang ini yang berkaitan benarkah konflik pengurusan banjir mengalahkan kita. Tak lupa juga kepada moderator Dr. Ilya Johari yang bersama kita pada petang ini. Sebelum kita berbincang lebar tentang tajuk webinar, izinkan saya untuk maklumkan kenapa tajuk ini dipilih. Sebenarnya, pakar-pakar JPS dahulunya menggunakan parameter reka bentuk seperti hujan, tanah, infrastruktur air, aras air sungai, pada hulu hingga ke hilir dalam membuat ramalan banjir. Contohnya pernah saya dengar daripada bos-bos lama, seandainya hujan turun di jambatan A contohnya, bilakah air akan sampai ke jambatan B dia sudah downstream? Hujan tu lebatnya 60 mm ataupun 120 mm, berapa tinggi air dalam kolam? Belum lagi kita lihat kepada seandainya hujan yang turun itu 60 mm dalam 1 jam, berapa tinggi aras air dalam longkang ataupun sungai. Dan juga pelbagai rule of thumb ada oleh pakar JPS. Maksudnya secara teknikalnya, mereka yang teknikal kena memberikan maklumat secara teknikal dan meyakinkan orang ramai apakah yang berlaku apabila satu hujan itu turun ke atas tanah menjadi air laluan permukaan, dan juga apakah yang berlaku sepanjang jajaran hingga ke laut. Dan perkara kedua, kenapa tajuk ini saya ilhamkan kerana kita pilih kerana komitmen ataupun semangat petani yang mengusahakan petak-petak bendang dalam satu laluan air masuk dan satu aliran air keluar. Petani-petani ini bersama-sama bekerjasama menentukan bilakah air akan disalurkan ke petak-petak mereka, bilakah air akan dikeluarkan, bila mereka akan menabur padinya, mengambil hasilnya. Yang mana berkat semangat dan kerjasama petani-petani ini, yakin bahawa hujan yang turun itu ada kadarnya dan ada masanya dan tempatnya, maka mereka berjaya. Sehingga lahirlah anak-anak daripada petani-petani ini seperti yang ada sekarang. Ada yang menjadi jurutera, lawyer, doktor, businessman dan juga apa-apa bidang sekalipun. Maka dua perkara ini telah mengilhamkan kepada saya bahawa adakah sebenarnya konflik yang sering dikatakan dalam menguruskan banjir ini sebenarnya mengalahkan kita. Sedangkan pakar-pakar JPS, sedangkan petani-petani ataupun mereka-mereka yang terlibat dengan air ini yakin bahawa apa yang berlaku ini perlu diuruskan secara berkhidmat. Skop pembentangan saya pada hari ini dalam tempoh yang diberikan ini berkisar berkenaan dengan 5 perkara.
iaitu pertamanya berkenaan dengan banjir. Apa banjir apa, sama ada banjir monsun, banjir kilat, punca banjir dan tindakan-tindakan yang berkait dengan punca banjir yang saya nyatakan nanti. Yang keduanya, konflik yang wujud dalam kita melaksanakan tindakan-tindakan yang kita ambil sejajar dengan punca-punca yang sedang kita hadapi. Yang ketiga berkenaan dengan bagaimana kita hendak menguruskan isu-isu di lapangan. Hendak atau tidak, kesusahan ataupun masalah di lapangan perlu kita hadapi dalam memastikan langkah-langkah yang kita ambil dengan konflik yang kita ada, kita boleh laksanakan ini di tapak dengan jayanya. Supaya tahun ke tahun, isu dan perusahaan banjir ini dapat berkurang. Yang keempat berkenaan dengan tajuk kita iaitu alpa. Adakah sebenarnya kita ni alpa? Apa tanda-tanda kita ini alpa? Dan kenapa kita alpa? Dan alpa ini boleh dikaitkan dengan leka. Dan isi leka yang kelimanya berkenaan dengan rumusan. Mengapa kita alpa? Apakah yang sebenarnya yang patut kita elakkan apabila kita alpa? Dan sebenarnya sebab adakah kita tidak pernah berhadapan dengan banjir menyebabkan kita ini leka? Sebab kata orang, apabila kita tidak berhadapan dengan suatu ujian ataupun suatu senario ataupun isu, kita anggap benda itu remeh. Dalam bahasa mudahnya macam kita ambil tengok longkang lah. Longkang kecil itu nampak di mata kita macam biasa saja. Tapi bila kita renung dan amatinya, ada peranan longkang itu, kenapa ia kecil, kenapa dia sederhana kecil dan kenapa dia besar. Bila kita bercakap tentang banjir, sekarang dalam musim pilihan raya ni, masa penanaman calon baru-baru ni ada hujan lebat dan ada banjir di Kelantan dan beberapa negeri yang lain. Juga minggu lepas ada banjir di Selangor. Dan syukur untuk di negeri Perlis, kita belum lagi dijangkakan berlakunya banjir. Dengan kita menganalisa data-data hujan tahunan pada bulan November dan pada bulan Disember akan datang, dan trend hujan di Perlis semakin kurang hujannya. Kerana itulah harum manis boleh berbuah dan rasanya manis di Perlis dituai hasilnya pada bulan 3 dan 4 kerana cuacanya semakin panas. Panas dalam tempoh 6 ke 7 bulan. Dan jika kita merujuk kepada laman web JPS, tuan-tuan yang rajin, tuan-tuan pelajar-pelajar ataupun umumnya kita, laman web JPS, tuan-tuan pergilah di water.gov.my. Ada pelbagai-pelbagai info di situ berkenaan dengan jenis-jenis banjir, definisi banjir, apa yang kita kena buat. Contohnya yang saya boleh ambil di sini adalah banjir monsun, yang mana sekarang ni kita MTL, monsun timur laut, yang mana hujannya bukan hujan sehari, tapi hujan dalam tempoh berpanjangan dengan kadar-kadar yang tertentu. Dan apabila kita menyatakan berbincang dengan berkenaan dengan banjir kilat, biasanya kurang daripada 6 ke 8 jam, yang mana ini sangat lebat dan air naik dan cepat pada surut dalam tempoh yang pendek. Dan kadang-kadang kita boleh nampak hujan tiada, ribut tak ada, taufan tak ada, tapi pada masa tu di kawasan pantai, kawasan tengah. Kerana pada masa itu air pasang. Dan beberapa juga definisi banjir yang lain. Cuma apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa jua definisi banjir. Ia berkaitan dengan pertamanya adalah lokasi di mana hujan itu turun. Sama ada di kawasan pantai, itu kawasan hilir, di kawasan tengah ataupun di kawasan hulu.
jumlah yang turun. Masa hujan tu turun, orang kata temporal patternnya, masanya turun, pergerakan air dan sebagainya. So dalam memahami, dalam mentafsirkan definisi banjir ini, perlu dilihat kepada beberapa maklumat yang saya sampaikan tadi, antaranya lokasi, jumlah dan masa hujan itu berlaku. Kerana bagi mereka yang tidak boleh menggabungkan fenomena hujan yang turun di hulu, di tengah dan di hilir, berlakunya air pasang surut, dan buat masa ni untuk di Perlis air dah surut, air laut surut, maka kita akan nampak dasarnya. Kenapa perlu kita memahami tentang air pasang surut ini? Kerana untuk kita memahami tentang adakah perlunya kerja-kerja pengorekan dibuat, di mana arah serujukan kita nak buat pengorekan untuk sama ada sungai, saliran, bagi memastikan bahawa sistem saluran kita berfungsi dengan sempurna. Banjir. Kenapa banjir? Terdapat 6 punca banjir dan saya pecahkan kepada 2 punca secara kolektifnya, iaitu pertamanya berkaitan dengan alam. Tiada boleh menafikan apa yang berlaku terhadap alam kita. Muka buminya ada tinggi, ada rendah, ada yang dia bertakung airnya, land use-nya macam mana, guna tanah dia macam mana, ada hutan dan sebagainya. Yang keduanya, hujan lebat luar biasa. Hujan lebat, tapi bianya luar biasa. Kenapa perkataan luar biasa ini kita nyatakan? Sebab dia merujuk kepada reka bentuk ataupun infra yang kita ada boleh dalam lebih yang luar biasa akan berlakulah kenaikan dalam sungai, kolam dan juga beberapa infrastruktur yang lain. Dan paling merisaukan kita adalah apabila hujan lebat ini, faktor ketiga, hujan lebat yang bertumbung dengan air pasang. Apabila sungai airnya pasang untuk di Perlis contohnya, dan juga di beberapa negeri yang lain, kita kena tahu bahawa bila air pasang, sehingga mana air ini mengalir masuk ke dalam. Untuk di Perlis sampai lebih kurang 10 ke 11 km kesannya. Bayangkan asalnya sungai itu selebar lebih kurang 60 meter, dalamnya 3 meter. Apabila air pasang, hampir 2 meter telah dipenuhi air. Maka 1 meter saja ada toleran untuk aliran air, untuk sungai mengalirkan air di waktu hujan lebat. Jadi bila air pasang bertembung lebat, 2 meter ketinggian air kali dengan 50 meter lebar telah hilang ruang untuk air sungai masuk. Maka ini menyebabkan berlakunya banjir terutamanya kawasan-kawasan yang rendah. Dan faktor kedua secara kolektifnya adalah manusia. Kenapa saya kaitkan dengan manusia? Kerana manusia terlibat dengan kerja-kerja selenggaraan. Ada setengah tempat tu kurang ataupun tiada dijalankan kerja-kerja selenggaraan. Yang keduanya adanya mendapan kelodak, yang mana kadang-kadang bila pembangunan kurangnya kerja-kerja kawalan kelodak dilaksanakan oleh pemaju yang telah memendapkan saliran kita, memendapkan kelodak ke dalam saliran, maka memerlukan kerja-kerja, maka menyebabkan berlakunya pemendapan dan saliran kita kurang kapasiti. Dan ketiganya adalah sistem saliran yang tidak sistematik. Apa maksud sistem saliran tidak sistematik? Ada saliran kecil, ada salirannya kecil, ada yang lebar, ada yang kurang dalam, ada yang dalam, tak seragam. Dan jika kita menyelesaikan masalah banjir ni, setelah kita kena mengetahui apakah kaitan bersesuaian dengan punca-punca ini. Contohnya bagi hujan lebat yang luar biasa.
Dua kaedah antara yang biasa kita laksanakan adalah meninggikan tebing sungai. Kita bina kolam di belah hulu. Kenapa? Kenapa? Agar kenaikan jumlah air yang banyak dapat kita halang dari melimpah di tebing sungai dan menakung sebanyak mungkin di hulu secara sementara dan dilepaskan perlahan-lahan ke dalam sistem saliran sedia ada. Dan kedua, menjalankan kerja-kerja pembinaan ataupun menaik taraf kolam-kolam takungan, pintu kawalan, kita pasang pam. Dan kebiasaannya punca dua-dua kaedah ini adalah termasuk dalam projek-projek rancangan tempatan banjir di bawah JPS. Dan sebab itulah dalam kita meletakkan kelebaran akan kita korek, kelebaran dan kedalaman sungai yang akan kita korek, berapa tinggi ban yang akan kita bina, dan struktur kolam takungan, pintu kawalan dan pam yang kita gunakan berdasarkan kepada had-had reka bentuk dan kemampuan. Dan semua boleh kita katakan bahawa setiap reka bentuk ada dia punya limitation. Macam itulah. So ada punya limitation dia. Dan bila kita lihat dari aspek saliran infrastruktur yang rendah sikit, contohnya punca-punca manusia tadi yang berkaitan dengan halangan dan saliran, dua kaedah biasa yang dilaksanakan iaitu melaksanakan kerja-kerja selenggara, mengorek, mendapan dalam sungai, dalam longkang, sehingga aras yang asal sungai dan saliran itu dibina atau sungai sedia ada. Kita membuang halangan, ada sampah terkumpul sama ada di pembentung, yang biasanya banyak di pembentung, yang menyebabkan berlakunya banjir. Di beberapa tempat yang kita buat semakan, kadang-kadang ada sampai kerusi pun ada, tilam pun ada, ranting pun ada yang besar-besar sangkut di kita punya pembentung ataupun kok dan boleh menyebabkan banjir. Kerana banjir kilat ni, air sekejap dia naik dan cepat surut. Buang saja halangan, masalah banjir kilat akan mulai berkurangan. Dan kita akan jalankan juga kerja-kerja sama ada membina dan menaik taraf saliran. Macam saya maklumkan tadi, ada salirannya yang tak sama saiznya. Dengan pastikan saiz dan kedalaman saliran adalah sama dan semakin membesar daripada hulu ke hilir. Maksudnya kalaulah kita kata di hulu saiz saliran atau saliran itu besarnya 2 meter, semakin ke hilir di outletnya makin besarlah saiz dan makin dalam. Itu maksudnya kita melihat saiz-saiz yang ada. Dan untuk faktor-faktor ini sebenarnya ianya apa yang kita perlu fahami kaitan antara faktor dan punca-punca ini adalah penilaian terhadap aras air. Aras air, infrastruktur air yang ada. Sama ada aras air dalam salirannya, sungainya, kolamnya. Kita kena faham kenapa aras-aras air ini berada pada arah-arah berkenaan. Dan ianya mesti kita kaitkan dengan alam dan manusia itu tadi. So, kita kena memahami antara alam dan manusia. Dan sebab itulah bila mereka tanya kepada saya, apakah yang saya buat? Dan bila saya lawat tapak apa yang kami buat, bahagian forensik yang ada di JPS akan buat penilaian terhadap setinggi mana aras air ini naik. Itu yang biasa yang pertama. Dan sejauh mana, seluas mana kawasan yang terlibat. Supaya kita merangka dan melihat, menyemak kembali, orang kata boleh dalam bahasa Inggeris ada calibration atau validation. Sebenarnya dengan hujan yang turun itu, adakah boleh mencapai aras air setinggi itu dan seluas itu kawasan yang terlibat dengan banjir. Dan bila kita melihat kepada isu-isu banjir dan penyelesaian ni, sebenarnya kita melihat dari segi keratan rentas saliran itu sendiri.
saiz dan kedalaman. Dan kita kena tahu dengan ketinggian contohnya longkang ini 2 meter, dengan lebarnya 2 meter, dengan hujan berapa, dengan keluasan berapa di hulu, boleh meningkatkan air setinggi mana dengan hujan yang berkenaan yang turun. Sama juga dalam sepanjang sungai itu ataupun sepanjang longkang. Apabila anda berada di kawasan tengah contohnya, anda kena tahu dia bahagian hulu dan bahagian hilir. Bahawa supaya anda mempunyai ruang untuk bergerak. Katalah hujan dia turun di hulu, kawasan hulu yang mana jarak antara sungai di hulu dengan lokasi yang anda berada atau tinggal atau anda selalu ulang alik, jaraknya lebih kurang 20 km. Anda kena tahu bahawa jika hulu sungai itu airnya naik 1 meter ke 2 meter dalam tempoh 3 jam, berapa jam air akan sampai ke tempat anda yang sejauh 20 km tadi. So kena himpunkan hubungan di antara kerata rentas pandangan tengah, pandangan hadapan dengan jajaran. Dengan cara itu kita memahami behavior berkenaan dengan apa yang kita nak lihat. Dan sebenarnya bila kita memahami behavior ni, kita kaitkan pula dengan muka bumi yang ada. Secara umumnya bila air sungai naik, dia tidak akan membanjiri kawasan di kiri kanan. Sehinggalah pada arah tertentu, kawasan itu, aras air dalam sungai itu naik. Maka satu ketinggian ke satu ketinggian, kawasan rendah akan dinaiki air. Maka oleh itu perlunya semua pihak yang terlibat di sepanjang jajaran sungai dalam satu sub-lembaga sungai memahami. Dan bagi saya, pandangan saya dan amatan saya, kita bagi mereka yang sering terlibat dengan banjir memang alert dan maklum apa yang perlu dibuat apabila berlakunya banjir. Cuma sebagai pelajar-pelajar ataupun jurutera yang terlibat dengan infrastruktur air, dia kena ada memahami dan kaitkan antara satu ke satu, antara punca dan tindakan dan juga apa yang perlu dibuat. Dan kita melakukan kerja-kerja di lapangan, seringkali kita tidak dapat lari daripada konflik. Takkanlah semudah itu sesuatu longkang itu dibina, hanya kita nampak tanah kosong di depan mata kita, kita terus korek saja buat longkang. Tidak semudah itu. Pertamanya, kita kena tahu bahawa dalam membina ataupun melaksanakan tindakan-tindakan berkenaan dengan pengurusan banjir, everything ataupun semuanya berkisar tentang peruntukan yang turun. Peruntukan yang diluluskan secara tahunan. Sama ada di JPS, sama ada peruntukan itu diturunkan kepada agensi seperti JKR, Majlis ataupun MADA dan juga beberapa agensi pada Kementerian Luar Bandar yang terlibat dengan saliran, dan banyak pihak yang terlibat dengan saliran ini. Sama ada ia dapat peruntukan persetuan ataupun negeri, yang penting kena ada peruntukan. Dan peruntukan ini perlu dibuat ke atas tanah yang diselia, yang dijagai, yang diberi kuasa kepada jabatan-jabatan tertentu untuk melaksanakan projek-projek yang hendak dilaksanakan, meskipun membina longkang tanah itu pada kos yang murah. Tiada istilah murah atau mahal dalam kerja-kerja pembinaan. Yang penting adalah kaedah. Pertamanya kena tahu peruntukan mana dan kena tahu tanah mana yang hendak dibuat. JPS tidak boleh mengorek, longkang tidak boleh mengorek atau menyelenggara di kawasan saliran yang dipunyai oleh JKR. Dan JKR pula tidak boleh mengorek atau menyelenggara di kawasan yang dipunyai oleh Majlis. Dan kerana dalam kerajaan Malaysia ditubuhkan suatu jabatan kerajaan itu dan kementerian berdasarkan kepada punca kuasa. Dan punca-punca kuasa ini ada di bawah sama ada federal, kerajaan persekutuan atau negeri,
Yang mana A-nya menyumbang untuk mengharmonikan semua agensi yang melaksanakan kerja di bawah kementerian masing-masing mengikut daerah dan negeri. Tiada isu pertukaran berkenaan dengan saliran atau longkang ini terdapat di JKR, JBS, Majlis, MADA dan Kementerian Luar dan sebagainya. Tiada isu. Sebenarnya adalah penyelarasan. Dan sejak kita merdeka sehingga kini, konflik ini telah berjaya diuruskan oleh semua agensi dengan baiknya melalui kerjasama erat dalam usaha penyelarasan, kerana mereka dalam melaksanakan kerja ini yang pentingnya adalah penyelarasan dan membincang dalam memohon bajet pada setiap hujung tahun dan melaksanakan kerja-kerja pada awal tahun. Dan kebanyakan isu banjir adalah yang bersifat localized. Contohnya banjir disebabkan oleh kawasan JKR, JPS, MPK, MADA dan sebagainya adalah localized. Kita buat pembentung ke, kita korek ke apa ke, masalah itu terus selesai di situ. Namun begitu, konflik yang keduanya adalah apabila kita hendak melaksanakan projek-projek berskala besar. Contohnya rancangan terbatan banjir Sungai Perlis, rancangan terbatan banjir Sungai Cempar yang melibatkan sungai ataupun sungai-sungai utama ataupun sub-lembangan sungai yang melibatkan pelbagai agensi secara serentak. Sebab itulah kajian IRBM dibuat oleh JPS untuk menghimpunkan semua agensi yang terlibat dalam kita melihat konflik-konflik yang akan timbul, yang mana sama ada kerja-kerja yang akan dilaksanakan di situ. Dan juga melihat kepada SOP, contohnya bukaan pintunya bila, berapa bukaan, contohnya sambil contoh di Perlis ini, apabila di Sungai Gial, pintu banyak di belah utara ni ada diselenggara oleh JPS, manakala di belah hilir adalah kawasan MADA, maka apabila hujan turun, JPS dengan MADA melalui aplikasi WhatsApp dan aplikasi sistem yang kami ada, kita berbincang. Hujan sekian, buka berapa pintu dan sebagainya. Sebab itulah dalam sat lembangan ni perlunya jelas, perlunya ada komunikasi dan SOP yang kompleks. Apabila air pasang pula, kita nak buka tapi air pasang. Pertemuan antara air yang turun dengan air yang pasang itu macam mana nak handle. Dan itu boleh kita lihat kepada aspek di mana pada masa itu petani hendak air ataupun tak nak air. Pada masa tu tak nak air sebab pada masa tu hasil tidak dituai dan berbagai isu lain. Itu baru aspek petani. Belum lagi kita tengok aspek pertanian yang bukan melibatkan padi dan juga aktiviti-aktiviti lain. Semua pihak, sama ada JPS ataupun pelbagai agensi, menganalisa suatu sub-lembangan atau lembangan rentasnya atau jajarannya daripada hulu, tengah dan laut. Kerjasama yang erat daripada semua agensi menyebabkan kajian yang begitu komprehensif ini memakan masa sama ada 6 ke 1 tahun. Sebab perlukan mengambil kira keperluan rakyat yang berada di lapangan. Tidak akan sebuah kerajaan itu, agensi itu, kementerian itu melaksanakan suatu kerja tanpa berbincang dengan pihak-pihak terlibat. Dan kajian IRBM biasanya 10 tahun akan direvise berdasarkan kepada pembangunan-pembangunan yang dinilai dan dikaji kesan kepada kenaikan aras air dalam sungai. Aras air bahaya, aras air sungai bahaya pada tahun ini tidak akan sama aras bahaya dan waspadanya 10 tahun akan datang. Kesan daripada pembangunan yang wujud dalam satu sabtadahan. Dan bagaimana pula untuk kita mengembalikan balik aras air yang sungai 10 tahun lepas adalah dengan melaksanakan kerja-kerja kawalan di punca projek-projek rancangan tempatan banjir secara komprehensif mengikut bentukan yang diluruskan. Dan ianya perlu diambil kira tentang risiko ataupun risk management. Bila kita hendak buat satu projek itu dan kita maklum bahawa projek ini mengambil masa yang lama, maka kita akan bangunkan satu pelan tindakan kecemasan. Jika banjir di sini, apa perlu buat?
mana keutamaan 1, keutamaan 2, keutamaan 3. Dengan kita melihat kepada risk management, kita akan memfokuskan kepada saiz dan keluasan dan berapa banyak saliran-saliran yang akan kita bina, aras air berapa yang kita hendak turunkan, kita akan kawal. Dan jika berlaku sesuatu di mana adanya PPS, Pusat Pembinaan Sementara yang kita wujudkan dalam mana yang lakukan, ini semua terhasil daripada konflik menguruskan pelaksanaan kerja dalam satu lembaga sungai. Dan konflik ketiga adalah alam. Boleh katakan yang pertamanya berkenaan hujan. Sekarang ada perubahan cuaca yang tidak menentu. Selangor banjir yang besar sampai 300 lebih mm turun. Di Perlis pun baru ni turun sampai 300 mm dalam suatu keamatan yang tinggi pada kawasan yang kecil. Dan akta berkenaan dengan perubahan iklim pun sedang dibuat oleh kerajaan. Semuanya ke arah untuk kita melihat hujan yang tidak menentu di lokasi yang tertentu ini dan apabila dihubungkan dengan air pasang, bagaimana kita nak lihat juga kesan backflow effect, tindakan backflow air ke belakang. Maksud dia air telah turun tapi air makin lama makin tinggi di belakangnya. Dan kita lihat juga dari segi muka bumi yang rendah hanya hujan turun 60 mm je dah banjir. Hujan turun 30 mm je dah banjir. Itu belum kita lihat segi kawasan. Sebab tu dalam kajian, dalam bentuk yang kita ada, kita menilai kemampuan. Kalau sebanyak ini hujan turun, tempoh ini turun, maka kawasan ini akan banjir. Dan sebab itulah adanya JPS mengeluarkan lokasi-lokasi hotspot banjir pada tahun ini untuk membantu semua pihak dalam menapasti lokasi-lokasi yang terlibat, dan juga lokasi banjir itu bukan hanya menyebabkan banjir yang berpunca daripada kerja-kerja DPS yang perlu DPS laksanakan, tapi menyebabkan punca-punca daripada jabatan-jabatan lain. Hotspot ini bukan hanya DPS saja untuk mengurangkan masalah banjir, dan semua pihak berkepentingan yang terlibat dengan sadiran ini perlu ambil tindakan. Dan konflik keempat adalah kita. Kenapa saya kata kita adalah apabila kita nampak satu peristiwa banjir, kita nampak punca-punca yang boleh menyebabkan banjir, kadang-kadang kita buat indah tak indah. Dan ada tengah tahu buat tak tahu. Apa salahnya kalau satu hari itu kita nampak ada satu sampah tersumbat, ranting tersumbat, kita buang. Janganlah tunggu sampai sebulan baru kita buang. Maka apabila dah banyak tersumbat, maka banjir boleh berlaku. Banjir kilat boleh berlaku. Dan lekanya juga apabila kita buat tak tahu je. Apabila diwawarkan dalam TV, rumah aras air sedang naik di sini, telah mencapai aras bahaya, trend sedang naik, kita pun buat tak tahu je, kami tahu. Itu tak nak memahami. Bukan sekat orang awam, tapi jurutera awam yang terlibat dengan sistem infrastruktur air. Mereka ada yang buat tak tahu. Bila kita tanya, adakah anda berada dalam kawasan hotspot banjir, risiko banjir, dan anda tahu tak apabila di hulu anda hujan turun sebanyak ini, rumah anda boleh tenggelam? Saya tak tahu. Kenapa anda tak tahu? Kerajaan kena beritahu saya. Dan juga maksud dia, semua pihak kita kena educate. Kena belajar. Di pihak teknikal ni kena belajar apa peranan masing-masing, sama ada orang awam ataupun universiti ataupun pelajar universiti ataupun engineer. Peruntukan tu kurang dapat nak menyelesaikan isu-isu yang konflik yang di atas tadi tu, kita perlukan mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Lama, buat mana yang penting lah. Dan ni makin lama kita lupa dan ada yang kena pindah bahagian, pindah unit, dan apabila berlaku banjir kilat, sebenarnya isunya senang je untuk kita selesaikan. Tapi apabila kealpaan kita
kita leka. Dan untuk itu sentiasa saya cakap dengan staf-staf saya bahawa kita jangan lihat orang. Kita kena tanya apa yang kita patut buat. Kita kena buat penilaian dan kita kena target. Kalau tahun ini ada 48 lokasi banjir hotspot, kita kira berapa hotspot telah kita selesaikan dan berapa hotspot lagi nak kita selesaikan tahun ke tahun berdasarkan bajet yang lulus. Kita datangkan semangat supaya hilangkan perasaan konflik. Kerana kita kena ingat bahawa terdapat dasar peraturan elemen air, dasar kanun tanah negara. Bila nak buat pengambilan, kena ada proses A, proses B, proses C. Apabila kita nak mohon bajet, ada kena defend dan sebagainya. Namun begitu, yang paling penting adalah kita kena membezakan antara isu yang bersifat rutin dan isu yang bersifat profil tinggi. Rutin, contohnya banjir yang berulang. Bila banjir sebab tu kita tahu memang sebab sampah. Sebab menapan, sebabkan kecil salurannya. Itu rutin. Tapi yang profil tinggi ni maksud dia diperlukan satu kajian yang komprehensif. Satu strategi penyelesaian yang komprehensif supaya kita nampak bahawa kita selesai isu yang profil tinggi ini, maka isu-isu lain boleh berkurangan dengan mendadaknya. So kita kena ada proses orang kata mencari keutamaan. Kita rank the issue. Sebab tak guna kita habiskan duit kerajaan apabila kita tahu memang kita dapat memang tak banyak, tapi kita kena tahu, kena rangka which one that important. Sebab itulah dalam melaksanakan kerja-kerja banjir di JPS, kita ada bahagian pakar, bahagian forensik akan menilai idea-idea ataupun bentuk-bentuk yang ada, dan ianya perlu seiring dengan kehendak rakyat. Tidak boleh kita melaksanakan projek-projek yang rakyat tak faham. Rakyat memang tak faham sebab kita tak fahamkan dia. So kita kena memahamkan dia apa yang kita buat. Dan kenapa tempat dia tiada apa-apa kerja, penambahbaikan, sedangkan tempat lain ada. Kita kena terangkan supaya kita menyelesaikan isu banjir ini secara bersama. Melalui kerja gotong royong inilah, kerjasama ini, barulah perasaan kita, konflik sikap yang saya katakan tadi dapat kita kurangkan. Kita banyak belajar. Years come years, saya sendiri pun kita buat pada senarai semak, kita ada buat jadual dengan if condition. Jika macam ni, buat macam ni. Kita ada case-case lesson learn. Sebab kes di tempat kampung A tak sama di kampung B. Taman A tak sama dengan taman B. Sebab muka bumi, sungai dia, jarak hulu, tengah dan hilirnya berbeza. So, lagi banyak kita berjumpa dengan kawasan-kawasan yang konflik 1 sampai 3 tadi, baru kita tahu bahawa kita akan lebih semangat untuk kita menyelesaikan masalah di lapangan. Dan apa yang sebenarnya bila kita lihat keempat tadi, yang pentingnya kita sebagai orang mereka terlibat dalam pengurusan infra ni, kena belajar ataupun sama-sama kita kena pasti isu. Kenal pasti isu apa yang sedang kita hadapi ini. Isunya mesti berkaitan dengan aras air, pergerakan air. Kita kena tahu aras air naik setinggi mana, masuk dari mana, keluar ke mana, bertakung berapa lama, lepas turun berapa lama, dan apa yang kita nak design, apa yang kita nak naik taraf, apa yang kita akan bina, dan apa yang perlu kita test and commissioning, yang perlu kita uji dan perlu kita serahkan pada orang. Banyak kita tidak melakukan testing, ujian, dan kita menyerahkan kepada orang ataupun di kampung pintu air contohnya. Kita nak serahkan kepada orang kampung saliran contohnya. Kita kena jelas kepada dia. Saya dah uji macam ni, memang betul dah tak berlaku macam ni saya serahkan. Kadang-kadang kita main buat tinggal terus. Orang kampung pun terkapai-kapai. So sebab itu kita kena ada proses test and commissioning. Untuk kita memastikan konflik berkenaan dengan diri kita itu tidak berlaku. Kan? So isu keempat, konflik keempat adalah di dalaman diri individu.
Bila kita lihat kepada empat konflik yang saya maklumkan tadi, adakah boleh menyebabkan kita ini alpa? Sebenarnya tajuk yang kita bincang tadi berkenaan dengan kealpaan. Daripada kealpaan. Benarkah kita alpa? Siapa boleh katakan kita alpa? Telah saya maklum tadi adalah sikap. Kita baca, kita tengok, kita dengar, kita lihat. Namun kadang-kadang kita tak tahu. Dan ada yang sebenarnya kadang-kadang bila kita kerja ni, bila kita tanya, kita buat longkang saiz berapa, dalam berapa, kita buat pump ni untuk apa, untuk kurangkan apa, aras air turun berapa dan sebagainya, kita kena tahu. Kita lihat kepada senario kerja kita. Dan ada yang kalau kita lihat berkenaan dengan di sekeliling kita. Kan? Kita renung, kita tanya diri kita sebagai orang awam, sebagai technician, jurutera, adakah saya ni alpa? Bila kita tengok ada air takung, kolam bertakung airnya, berapa banyak nak takung, berapa lama nak takung, kita tengok je. Dan sebenarnya secara jujurnya, apa yang saya boleh katakan, kita alpa kerana kita tidak pernah banjir. Kalau saya tanya dalam beberapa kajian yang saya buat, saya tak pernah susah kerana banjir. Saya pernah banjir. Saya duduk Perlis ni, saya pindah ke Perlis, saya terlibat dengan banjir. Sepanjang saya hidup, saya tak pernah banjir pun. Bila saya pindah ke Perlis, saya kena banjir. Kesian family saya. Masa tu tahun 2010, macam-macam peristiwa lah berlaku. Meredah dalam gelap, meredah dalam masa tu stadium pun tak dia terpaksa ditamatkan bekalan elektriknya dan macam-macam. Sebab itulah bila saya peka sebab saya pernah terlibat dengan banjir. Dan saya cuba cari kenapa banjir. So ringkasnya bila saya tanya ramai orang, daripada 10 orang yang saya tanya, majoritinya leka, alpa sebab ni tak pernah terlibat dengan banjir. Dan bila saya tanya apa perasaan diorang bila melihat penduduk terlibat dengan banjir. Kami akan uruskan bila ada peruntukan lah bos. Sebab kita tidak menjiwai apa masalah mereka. Sebab itulah saya mengajak semua dengan tajuk alpa tadi, supaya kita jangan alpa. Kita kena tolong berikan mereka yang terlibat dengan banjir, hilangkan masalah rutin selalu banjir tu. Dan masalah-masalah yang banjir berskala besar tu akan dikurangkan secara berperingkat. Jadi macam mana saya buat? Macam mana kami di JPS apabila berhadapan dengan punca tindakan, konflik dan kealpaan itu yang sering berlaku dalam kaki tangan JPS atau kerajaan. Jadi kita kena susun strategi nak selesaikan masalah banjir macam mana. Kalau tuan-tuan perasan, sebagai orang kerajaan ataupun sebagai pelajar ataupun pensyarah ke ataupun siapa saja, dia kena ada prosedur melaksanakan kerja. Prosedur nak laksanakan kerja. So untuk banjir, satu kawasan tadahan perlu dipecahkan kepada 3 kawasan. Iaitu kawasan di hulu, kawasan di tengah dan kawasan di hilir. Kerana apa? Kerana muka bumi guna tanah, kelajuan air yang berbeza, jumlah air yang turun juga berbeza, hujan di bukit surenya tentunya lebih lebat daripada kawasan tengah. So kita kena tahu rutinnya. Alamnya macam mana bergerak. Alamnya macam mana. Dan hujan yang turun kadar berbeza. 1 jamnya berapa, keluasan yang turun berbeza. Kawasan yang luas, hujan akan turun di kawasan yang luas, biasanya di kawasan yang dihilir.
kawasan di bukit akan diturun di belah macam lurah-lurah yang lebatnya. Jarang berlaku di satu lembangan di lurah itu akan berlaku lebat juga di lurah sebelahnya. Dia mesti ada. Kalau ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri, dia adalah orang kata lebih ke tempiasnya. Okey. Lepas tu di belah hilir pula ada, belah hulu tak ada air pasang. Kawasan hilir ada pasang. So kita kena pecah kepada 3 keadaan, kepada 3 bahagian. Kita jalankan penganalisian, kita jalankan pemantauan, bukan hari ni, bukan pagi saja, kena buat pemantauan terhadap waktu petang, malam. Lepas tu saya cakap kat anak buah saya, turun. Jangan turun pagi saja, turun petang, turun malam. Faham? Cuba ceritakan apa yang berlaku di situ. Apabila dia faham, baru dia boleh keluarkan konsep reka bentuk. Kalau dia tak faham apa yang berlaku di lapangan, apa yang ada infra di lapangan, react, bertindak dengan alam yang sedang diorang berhadapi, maka dia tidak akan dapat menyelesaikan masalah dengan sebaiknya. Yang keduanya, untuk selesaikan banjir, kena aturkan lawatan dengan orang di kawasan. Kita jumpa JKK-nya, jumpa orang kampungnya, jumpa penghulunya, yang ada yang kalau ada YB-YB-nya dan komiti yang selalu banjirnya, tanya mereka yang pernah banjir, kita bincang. Selesai kita tanya orang dan cari masalah-masalah yang paling mudah ni. Mana mudah ni, kalau masalah mudah ada 10, selesaikan 10 dulu. Jangan tengok masalah yang susah. Kita kena asingkan. Yang susah diselesaikan dengan duit persetuan. Yang senang diselesaikan dengan duit negeri. Barulah kita nampak bilangan hotspot banjir berkurangan. So, selesaikan dulu yang mudah berdasarkan lawatan di lapangan. Dan lawatan di tapak kena kita buat di sepanjang jajaran ataupun dalam kawasan dan juga kawasan tadahan. Sebab untuk kita memahami apa yang berlaku. Lepas tu yang ketiga kita kena fokus. Kita tahu masalah tadi. Bila turun tapak, sure-nya akan ada 2, 3, 4, 5, 10 macam masalah. Tapi kita kena fokus. Masalah ini berkait tak antara satu sama lain? Masalah mana yang utama? Masalah mana kita nak selesaikan? So dengan cara itu barulah kita melihat kepada output dengan bajet yang ada dengan masalah yang sedang kita berhadapan. Yang tadi ketiga, yang keempat, bila ada banyak agensi yang terlibat, kita ajak agensi-agensi lain. Mungkin nak selesaikan masalah sungai longkang itu, akan berjumpa longkang kampung, jumpa dengan longkang JKR. Lepas tu berjumpa dengan sungai JPS. So kita semua pihak kena duduk bincang. Tadi masalah bersifat localized, lepas tu melibatkan banyak agensi. Yang kelima, kita nak selesaikan masalah ini untuk hujan yang biasa-biasa, normal, lebat biasa, ataupun hujan lebat dalam tempoh yang 2-3 hari, ataupun hujan lebat lebih daripada luar biasa. Kita kena tahu. Kita boleh kata saya nak selesaikan masalah banjir. Masalah banjir yang macam mana? Masalah banjir datang daripada hujan yang macam mana? Jika tidak, bila hujannya banjir. Lepas tu bila kata kenapa sistem ni gagal? Sebab ada bentuk saya tidak mengambil kira yang tu. Situasi hujan yang macam ni. So, jadinya kita kena tahulah. Bila kita reka bentuk tu, kita kena tahu kita nak apa. Supaya bila banjir juga berlaku, kita tahu, limitation longkang saya adalah sebab ini. Limitation kolam saya sebab ini. Sebab adanya limitation because of peruntukan. Tidak boleh kita minta peruntukan tu lebih-lebih dengan konsep reka bentuk ikut dan kita je, tak boleh. So, dan keenam, kita perasan bahawa antara punca banjir adalah selenggaraan. Adalah halangan-halangan. Yang mana ianya berkait rapat dengan sejarah kerja yang pernah kita lakukan sebelum ini. Dan apabila datangnya orang baru, datangnya pegawai baru, kadang-kadang diorang akan nampak benda ni
nak refer mana adakah kerja-kerja dah pernah buat ke belum. Sebab tu kita di JPS Perlis ada bahagian selenggara, ada unit selenggara, kita ada keluarkan sebut harga berkala, almost dekat nak 30 kerja sebut harga berkala. Kita fokus kepada kawasan-kawasan hotspot yang memang seringkali berlaku banjirnya disebabkan oleh memerlukan kerja-kerja selenggaraan secara berkala. Jadi kita kekalkan kerja-kerja selenggaraan dilaksanakan di tempat yang sebegitu. Tapi mana-mana tempat yang banjirnya bukan disebabkan oleh selenggara, disebabkan oleh faktor-faktor selain dan selenggaraan, kita jalankan kerja-kerja projek secara one off ataupun mengikut tahun bajet itu diluluskan. Dan akhir sekali, apabila kita ada sistem, ada recording dan sebagainya, kita kena minta sokongan daripada komiti. Komiti dan orang di lapangan adalah mata-mata, adalah orang kata tangan-tangan kita. Kan? Semua pihak tidak dapat nafikan kita kena bekerja secara kumpulan. Bergotong royong. Sama ada memaklumkan melalui aduan, pada berbincang, meskipun bajet tak cukup, nak buat macam mana. Saya rasa dengan kerjasama erat antara perbincangan di lapangan dan semua jelas kekangan-kekangan yang kita ada untuk menyelesaikan masalah apa, kita akan selesaikan banyak perkara. Dan untuk makluman semua di JPS Perlis, secara terkininya kami dah bangunkan sistem, namanya sistem AIR, AI-IR, yang mana sistem yang menghimpunkan semua kerja-kerja yang kita laksanakan di situ, masalahnya, aduan-aduannya, kaedah-kaedah penyelesaian yang diambil dan dirangka pada masa depan, punca banjir, aset-aset yang ada dan selenggara ke belum. Untuk apa? Untuk kita memaklumkan kepada mereka yang akan datang, akan bekerja di JPS Perlis ini, ataupun untuk orang tahu apa yang JPS Perlis buat, apa rancangan dia dalam masa 2 tahun lepas, sekarang tahun ini dan tahun-tahun akan datang, dalam tempoh 5 tahun, apa yang dia nak buat. Perancangan yang sistematik melalui memahami dan pemantauan terhadap aset-aset yang ada amat penting dalam kita memastikan kefungsian apa juga aset yang kita bina. Semua aset dibina pada keadaan pada masa itu. Sebab itulah kadang-kadang kadang-kadang berlakunya ada kerja menaik taraf pintu air, menaik taraf stam, menaik taraf kita punya ban. Sebabnya dulu pembangunan mungkin 20%, sekarang dah 30%. Dulu hujan tak lebat, sekarang dah lebat, dah laju. Jadi kita telah mengambil kira banyak faktor. Sebab kerja-kerja menaik taraf sering kita laksanakan dan dia akan relate dengan data-data yang ada dalam sistem. Kita keluarkan sebenarnya blueprint. Ini blueprint pengurusan banjir untuk Perlis. Kita pecahkan negeri Perlis ni kepada 4 sub lembangan supaya kita memahami dan mempelajari apa yang berlaku di kawasan hulu, di tengah dan kawasan hilir mengikut kawasan sungai terdahan. Dan dalam kawasan ini juga, dan kalau kita mengambil salah satu daripada 4 kawasan satu, kita masukkan dia punya maklumat-maklumat, data-data dalam ni. Semua ni sebenarnya dalam bentuk Google Earth. Kita pakai Google Earth sebab dia boleh install dalam komputer dan boleh install dalam handphone. Jadi kita boleh cari apabila kita ada data-data ni, kita masukkan, kita senang mantau. Dan apabila kita ambil gambar dengan handphone, kita boleh add on terus ke dalam sistem yang kita masukkan. Sebab itulah kita gunakan Google Play. Google Play Okay. Play Store, Google Play pula. Play Store sistem yang ada yang mudah, sebab generasi IT sekarang ni dia mudah. Mudah untuk kita menggunakan sistem. Dan kalau kita lihat di belakang ni terus ada dia punya punca, punca banjir dan sebagainya lah. So sistem ni kalau saya terangkan dia panjang, tapi cuma saya rasa berbangga
dengan bantuan daripada bekas-bekas daripada UNIMAP ni. UNIMAP saja dan ada universiti lain lah bersama saya JPS Perlis untuk kita bangunkan sistem ni. Ada berkenaan dengan lokasi hotspotnya, ada aset yang ada, dan dengan cara itu kita boleh merancang bukan hanya pelan pengurusan banjir, tapi pelan pengurusan sumber air dan pelan pelancongan negeri Perlis yang kita adakan. Sebab apabila kita telah mengurangkan banjir, next soalan adalah bagaimana kita nak maju, bagaimana kita nak naikkan taraf ekonomi penduduk sekitar ataupun negeri atau daerah negeri, supaya apa yang kerajaan buat meminimalkan banjir bertukar kepada dapat diteruskan dengan langkah-langkah meningkatkan ekonomi rakyat. Ada saya ingin mengambil contoh banjir yang sering berlaku, iaitu di Ulu Pauh, di Perlis, yang mana banjir ini berlaku hampir dalam setahun 4 kali. Hujan lebat je banjir. Jadinya saya berpeluang untuk membentangkan kaedah penyelesaian secara komprehensif kepada kerajaan negeri, dan kita mulakan dengan kaedah konsep maklum tadi. Kita pecahkan kepada subluman kecil, iaitu Sungai Cempah dan Sungai Mentalun. Lepas tu kita pecahkan kepada kawasan hulu, kawasan tengah dan kawasan hilir, dan kita mulakan langkah-langkah di kawasan hulu dahulu dengan bajet yang kita ada dengan kerajaan persekutuan dan negeri. Dan alhamdulillah beberapa kawasan telah berkurangnya lokasi banjir dan keluasan pun telah berkurangan kesan daripada kaedah yang kita sedang laksanakan, dan projek ini dijangka siap untuk berdahulu pada hujung tahun ini. Terima kasih kepada pihak UNIMAP kerana bersama-sama dia meminta kita melihat kembali reka bentuk yang ada pada kolam takungan yang ada di UNIMAP. So saya dah design berapa tinggi air nak takung, berapa nak liris, dan juga longkang-longkang sepanjang kawasan Ulu Pauh ni bersama dengan pihak JKR, dengan TMB, dengan SAP. Kita work as satu pasukan. Dan sebagaimana saya maklum tadi, meskipun ada konflik, kita tidak melihat kepada konflik itu konflik siapa yang laksanakan, siapa yang menyebabkan banjir di situ, tapi kita duduk berbincang. Dan moga harapan saya bersama JPS Perlis dan semua agensi yang lain, kita dapat mengurangkan banjir daripada hulu Pauh lalu masuk ke Sungai Cempah, akan terus ke Sungai Mentalun kawasan Madah, akan terus ke laut, yang mana jarak daripada keseluruhan kawasan ni hampir 23 km daripada hulu Pauh sampai ke laut. So apabila kita memahami melaksanakan kaedah pengurusan konflik pengurusan banjir ini secara tersusun, secara terbuka, dan kita poolkan duit mengikut zone by zone, mengikut sungai, lembaga sungai, saya percaya bahawa konflik yang ada, yang sedang kita berhadapan tentang pengurusan banjir ini dapat kita kurangkan kealpaan. Dan secara rumusannya konflik memang ada dalam kita melaksanakan pengurusan banjir. Kita tidak dapat elak. Namun, masing-masing kena sedar, kena tahu dan kena maklum kaitannya antara satu punca ke satu punca, satu tindakan ke satu tindakan, mengikut bidang masing-masing. Seterusnya kita kena melaksanakan kerja kita mengikut keutamaan. Kita buat dan kita tidak perlu mencari alasan kerana di luar sana ramai menunggu langkah-langkah daripada kita. Dan banjir yang ada boleh kita sebenarnya boleh kita kurangkan. Ada yang tidak boleh kita kurangkan. Kita kena hidup dengan banjir.
kita kena hidup dengan realiti bahawa adakah banjir ini di tempat itu boleh diselesaikan atau tidak. Dan mana kawasan yang boleh dikurangkan dan mana kawasan yang boleh zerokan kawasan banjir. So kita kena tahu based on analisa yang kita buat, based on kemampuan dan logiknya. Adalah logik, kita membelajarkan yang amat tinggi. Dalam bahasa mudahnya tidak munasabah di suatu budget defense kerana outcome-nya melibatkan beberapa penduduk, kawasan dan sebagainya. Namun saya percaya keputusan meluluskan setiap option yang ada kepada masalah-masalah yang sedang kita hadapi ini ada kaedah penyelesaian yang terbaik oleh negara dan negeri. Dan akhir kata, kalau kita lihat kepada apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, bolehlah saya rumuskan bahawa konflik pengurusan banjir mengapakan kita seandainya pertama kita buat tak kisah dengan banjir ini. Kita tidak pernah terlibat dengan banjir. Namun konflik pengurusan banjir ini sebenarnya tidak mengapakan kita kerana kita tahu bahawa kita kena tahu berkenaan dengan banjir yang akan berlaku di sekitar kita. Jangan kerana sampah yang tersumbat di dalam longkang menyebabkan banjir di kawasan kita, di lebuh raya ataupun di jalan, kesan daripada kealpaan kita menyangkakan orang lain akan membuang sampah yang satu itu di situ. Sekian, saya tangguhkan kalimat kita dan saya buka untuk persoalan. Dr. Lia ya? Okey, terima kasih IR Asno atas perkongsian kita pada petang ni. Saya bukakan sesi soal jawab. Kalau siapa ada soalan ataupun boleh masukkan dalam chat box sebarang soalan. Sementara kita tunggu soalan, satulah daripada saya. Tadi IR Asnol ada sebut ada setengah kawasan banjir tu dia boleh kurangkan banjir, ada setengah tu memang kita tak boleh kurangkan. Jadi apa punca yang kawasan kita tak dapat kurangkan banjir tu? Saya ambil contoh di pantai lah. Kan? Di pantai. Kita ada banjir pantai. Bila air pasang aja, tempat tu mesti tenggelam. Kan? Tetapi mereka yang duduk di tepi pantai ini memang seorang yang berani. Jika tidak, tak keluarlah peribahasa, jangan berumur di tepi pantai. Kan? Jadinya ada setengah tempat yang tak boleh kita selesaikan. Kalau kita nak selesaikan masalah banjir, di tempat itu akan memerlukan kos yang mungkin bagi saya agak besar lah. Okey, terima kasih. Lepas tu tadi Ayah Rasno juga ada sebut yang salah satu sebab kita alpa ni sebab kita tak pernah banjir. Jadi macam mana nak atasi kealpaan terutama dalam kalangan orang awam? Okey. Betul lah, secara umumnya orang kata, pernah orang kata kalau kita berbual kan, kau tak tahu apa yang aku rasa sebab kau tak rasa apa yang aku rasa. Kau tak kena apa yang aku kena. Banyak biasa kita borak macam tu je. Sebab tu macam saya kata tadi, kan, memanglah kita tak nak rasa banjir pun untuk mereka yang alpa sebab tak kena banjir. Kita tak nak banjir. Cuma untuk mengurangkan kealpaan sebab kita tak pernah terlibat banjir, kita kena belajar, kita kena peka, ambil tahu. Maksud dia kena peka, ambil tahu. Contohnya dalam sesi kita hari ini ada proses untuk kita mengambil tahu. Kalau tempat saya tak banjir, kalau nak banjir macam mana? So kita ambil tahu, barulah kita mengurangkan kealpaan tadi. Maksudnya untuk mengurangkan kealpaan, kita kena ambil tahu dan peka.
Student angkat tangan tu, saya pun Ada yang ada nak mungkin boleh tanya tanya je soalan? terus. Rasanya yang angkat tangan tu Zulkarnain Zulkarnain bin Muhammad ke siapa ni? Ya. Saya pun tak kenal. Okey, silakan. Ada nak tanya ke? Mungkin sebab tak pernah banjir ikut tak nak tanya. Tapi untuk pengetahuan student UNIMAP lah, depan saya ni ada pelajar yang dah habis UNIMAP. Bila diorang terlibat dengan projek banjir, turun tapak nak selesaikan masalah banjir, baru diorang faham, oh itu longkang rupanya. Ini kod bulat, ini macam ni nak design dia, QCIA, QNR semua, baru dia keluar ingat balik formula-formula yang lama. Sampai diorang nak kata menangis, tidaklah. Tapi makin lama diorang makin cekap lah kerja kat JPS ni. Okey, ada nak tanya lagi? Saya rasa boleh kongsilah dengan pelajar kita. Kalau tadi cakap pasal lawatan di lapangan, so student sebenarnya nak tengok apa kalau di Popi tu? Tengok paras air ke, benda-benda apa yang dia sepatutnya alert lah kalau dia pergi di lapangan? Okey, dia kena tanya situasi semasa lawatan itu kita pergi. Kita pergi masa sedang banjir ke atau selepas banjir? Itu kena tahu. Kalau kita semasa banjir, kita nak tengok aras air, pada aras air yang pada masa itu, aras air itu gerak ke mana? Air itu bergerak ke mana? Air itu masuk ke? Air itu keluar ke? Anything berkenaan dengan aras air. Dan adakah struktur yang kita bina itu design dia okey tak okey? Yang kita lihat tu, bukan kita design, yang orang design tu. Kat mana kelemahan dia? Kita tidak boleh menyatakan bahawa reka bentuk itu salah. Dalam kejuruteraan tiada reka bentuk yang salah. Tetapi reka bentuk kejuruteraan pada masa tu fit pada masa tu punya situasi. Jadi sebab itulah ada kerja naik tanah macam saya katakan tadi. So bila dia turun, kalau dia turun pada masa banjir, dia kena cari. Air sebab apa tempat ni banjir? Air masuk dari mana? Air keluar ke mana? Kalau sebab pam, kenapa pam tak boleh berjalan? Pam pula, kalau nak berjalan, berapa pam kena jalan? Berapa kisik kena jalan? So dia kena tahu dari segi desainnya, SOP-nya. Dan kalau lawatan dia selepas banjir, dia kena tengok kesan-kesan orang tu keladak-keladak dekat tepi-tepi tebing tu. Setinggi mana air tu naik. Kawasan mana yang naik. Lepas tu dia kena buat dalam model simulation, buat dalam flood map dia dan sebagainya. Dia akan tahulah, oh rupanya banjir dia sampai tahap macam ni dan ni. Dan akhirnya sebenarnya kenapa kita turun tapak adalah untuk kita kena tahu punca kenapa benda tu banjir, apa tindakan yang kita nak ambil di situ, dan kita kena test design kita tu meet tak apa yang kita design. So kalau kita design syok-syok sendiri je, tak perlu engineer reka bentuk pun. Kita hanya suruh orang kampung korek lubang, buat 2 meter punya longkang, 1 meter, 2 meter kali 2 meter, masalah selesai. Tapi if we are engineer, is a technical, kita kena come with a calculation, with a testing, with understanding behavior hujan yang turun dan aras air dalam setiap masa pada masa hujan itu turun. Daripada hydrographnya, rendah, peak dan menurun grafnya. Kena tahu. Dan bukan mudah jadi jutera air macam saya ni. Okey, terima kasih. Asma sangat terperinci. Soalan yang terakhir lah daripada saya. Jadi tadi ada sebut pasal test and commissioning. Kita ada satu soalan daripada Dr. Shakila. Dia cakap, Assalamualaikum IR. Dipaham banjir paling teruk direkodkan pada 1971, namun banjir 2021 nampak lagi teruk direkodkan. Mengikut pandangan IR, apakah lesson learned untuk kita sepanjang 50 tahun gap tersebut? Okey, macam saya maklumkan tadi, dalam kajian di pihak JPS, kita tidak boleh
terus jump to conclusion terhadap peristiwa banjir. Kalau sebelum ni kurang, tahun ni teruk, tak boleh jump to conclusion. Apabila kita telah memecahkan kepada ketiga kawasan yang Malaysia Selatan tadi dan kita tahu hujan turun di mana dan sebagainya, kita akan tahu kenapa punca banjir sekarang lebih teruk pada dahulu. Kita tak boleh jump to conclusion land use dia. Tak boleh. Kita kena bukti. Yang kita kena berani untuk dicabar apabila membuat satu kesimpulan. Sebab kalau kita tak terangkan, kalau kita tak berani berhujah, bercerita in detail pada setiap satahan kita ada, kadang-kadang rupanya banjir dia berlaku disebabkan oleh memang kita tak elak hujan yang sangat lebat. Dengan muka bumi yang memang terpaksa tempat tu memang banjir macam tu. Kita tak dapat lari bahawa kalaulah by calculation dengan Q CIA yang kita kira dengan Q meaning equation, memang hujan yang terbanyak tu memang akan membanjirkan setinggi itu, memang kita tak elak. Adalah mustahil untuk GPS membina sedalam empangan, selebar empangan ataupun selebar dan setinggi projek tempatan banjir dalam kita mengambil banjir yang luar biasa. Namun kita lihat dalam bentuk sama ada 100 tahun RI ataupun 200 tahun RI yang itu telah diutamakan oleh kerajaan dalam kita membentang projek banjir yang diluluskan oleh kerajaan susulan banjir besar di Selangor, Pahang, Kelantan baru-baru ni. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan untuk IR Asnul? Okey, kita ada lagi satu soalan daripada IR Badrul. Salam Tuan, soalan ini keluar daripada topik. Sekadar bertanya, projek apa lagi yang ada di Timur Tasuh? Nampak ada kerja-kerja backfilling masih in progress. Okey, untuk makluman, JPS sedang melaksanakan projek membina ban perlindungan di bawah projek Pembinaan Taraf Empangan Timur Tasuh fasa ketiga, yang mana kita akan membina ban sekeliling gigi air empangan pada level 29.5 supaya kita dapat menakung air daripada aras normal 29 sehingga aras 31 aras normalnya. Dan pada aras banjir dia akan bertambah daripada 21 sehingga aras 31 ke aras 32. So yang sekarang sedang berjalan adalah projek membina ban. Kita akan membina kolam-kolam di sebalik ban termasuk sekali dengan pam. Dengan cara itu apabila ban ini dibina, kolam yang disediakan dibina sebelah ban itu akan boleh menakung dan pam akan digunakan untuk membuang air ke dalam empangan. Jemputlah datang ke empangan Timur Tasuh secara lawatan teknikal. Okey, harap menjawab soalan Air Badrul. Ada lagi sebarang soalan sebelum saya tutup kita punya sesi perkongsian petang ni? Okay, kalau tak ada, saya ingin bagi pihak Fakulti Kejuruteraan Teknologi Awam ingin mengucapkan terima kasih kepada IR Asnul atas sesi perkongsian untuk petang ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Tok Elia, kita ambil gambar dulu untuk semua. Okey. Okey. Tok Elia boleh stop sharing Oh, okey. slide tak? Boleh. Sorry. Alright.